Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera untuk doktor dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya akan membentangkan video pembentangan RPH bagi tugasan individu bagi kursus BSS 3013 aplikasi komputer dalam kesusasteraan. Sebelum pergi kepada yang lebih lanjut, ingin saya memperkenalkan diri. Baiklah, nama saya Nur Syahirah binti Abu Khalid, nombor kad metrik D2018108232 daripada semester 6 kos ISMP Kesusasteraan Melayu, dan nama pensyarah adalah Profesor Madya Dr. Azahar binti Haji Wahid. Berikut maklumat yang tercatat di dalam RPH saya. Baiklah, bagi tingkatan adalah tingkatan 4 Zamrud bagi mata pelajaran Kesusasteraan Melayu Komunikatif ataupun akronimnya KMK yang mempunyai bilangan murid seramai 8 orang dengan bilangan 4 lelaki dan 4 perempuan. Genre yang dipilih adalah Apresiasi Sastra, yang mana akan berlangsung pada hari Rabu bertarikh 2/6/2021. Masa pula sekitar 8 pagi sehingga 8.40 pagi, yang mana bermakna PDP akan berlangsung selama 40 minit. Tajuk bagi mata pelajaran pada hari ini adalah Biodata Pengarang dengan memilih Kemala Sastrawan Negara yang ke-11. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan struktural. Tajuk RPH saya adalah Apresiasi Sastra, iaitu Biodata Pengarang yang memetik huraian DSKP pada standard kandungan adalah 1.1, iaitu mengenali pengarang dan memahami jenis, ciri dan fungsi pengarang Kesusasteraan Melayu. Manakala standard pembelajaran pula adalah 1.1.1, menyatakan biodata pengarang, karya dan sumbangan pengarang di dalam bidang kesusasteraan. RPH ini saya telah pun menetapkan 3 objektif tingkah laku, yang mana yang pertama adalah pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran ini, murid akan dapat menyatakan biodata pengarang dengan jelas dan tepat melalui Google Form. Objektif yang kedua adalah mengenal pasti 3 daripada 6 hasil genre karya sastra yang dihasilkan oleh pengarang melalui Sokratif. Yang ketiga adalah menjelaskan sekurang-kurangnya 5 sumbangan pengarang di dalam bidang kesusasteraan melalui aplikasi Quizizz. Baiklah, pengarang yang dipilih dan akan dipelajari di dalam apresiasi sastra pada hari ini adalah iaitu merujuk kepada pengarang Kemala, yang mana merupakan seorang sastrawan negara yang telah diangkat pada tahun 2011, iaitu nama penanya adalah Kemala, manakala nama sebenarnya adalah Datuk Dr. Ahmad Kamal binti Abdullah, yang mana pada hari ini kita akan memperlihatkan 3 unsur, iaitu biodata, karya dan sumbangan. Dalam RPH ini, set induksi akan berlangsung selama 5 minit, yang mana akan menerangkan kepada para pelajar mengenai biodata pengarang. Yang pertama sekali adalah guru akan membina satu link Google Meet untuk diberikan kepada para pelajar agar mereka dapat mengakses kelas untuk memulakan sesi PDP. Google Meet pada hari ini tidak asing lagi di kalangan pelajar-pelajar maupun di kalangan guru. Hal ini kerana bertepatan dengan situasi yang telah pun melanda negara kita, iaitu pandemik COVID-19 telah pun menyekat pelbagai aktiviti termasuklah aktiviti pendidikan. Pada hari ini, sekolah telah pun ditutup, maka sesi PDP berjalan secara PDPR, iaitu pembelajaran dan pengajaran di rumah. Oleh itu, Google Meet ini sangatlah relevan kerana mempunyai kepelbagaian fungsi. Yang seterusnya adalah murid pula akan dipersembahkan dengan buku teks digital di dalam Google Meet. Hal ini yang mana para guru telah pun membina satu buku teks digital bagi memudahkan para pelajar untuk menyemak, untuk melihat dan untuk mengulang kaji isi kandungan pelajaran. Pada sesi pengajaran pada hari ini, guru iaitu saya telah pun membina satu buku teks digital mengenai biodata pengarang. Fungsinya adalah seakan-akan buku teks yang mana mereka dapat mengelak dari helaian ke helaian yang lain. Aplikasi yang membangunkan buku teks digital ini dikenali sebagai AnyFlip. Yang ketiga adalah setelah mereka mempelajari, wajarlah mereka ini diberikan ataupun golongan pelajar ini diberikan soalan pengukuhan untuk menguji tahap kefahaman mereka mengenai penerangan oleh guru. Dalam set induksi ini, saya telah menggunakan Google Form. Google Form adalah satu pelantar yang digunakan oleh para guru kebanyakannya pada hari ini untuk memberikan soalan kepada para pelajar. Hal ini merupakan satu aplikasi yang sangat mudah kerana tidak memerlukan banyak data untuk diakses. Para pelajar hanya perlu mengklik link yang diberi dan terus menjawab aneka pilihan dan saya fikir
merupakan satu aplikasi yang paling mudah, senang, ringkas untuk para guru serta para pelajar menggunakan dalam sesi PDP pada hari ini. Namun begitu, ingin saya ringkaskan mengenai biodata pengarang Kemala. Baiklah, nama penuh beliau adalah Datuk Dr. Ahmad Kamal bin Abdullah, lahir pada 30 Januari 1941 di Gombak, Kuala Lumpur. Nama pena beliau adalah Kemala, yang merupakan seorang penyair terkenal dan merupakan sastrawan negara yang ke-11 yang diangkat pada tahun 2011. Beliau telah memenangi pelbagai anugerah. Antara anugerahnya adalah Hadiah Sastra Malaysia yang telah dimenangi secara 3 tahun berturut-turut, iaitu pada tahun 1990-an. Dan yang terakhir adalah beliau juga pernah belajar ataupun menuntut di Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim ataupun hari ini lebih dikenali sebagai UPSI, iaitu Universiti Pendidikan Sultan Idris. Ini adalah buku teks digital yang telah pun dibina oleh saya menggunakan pelantar AnyFlip. Buku teks digital mengenali pengarang Kesusasteraan Melayu Komunikatif KMK tingkatan 4, Datuk Dr. Ahmad Kamal Abdullah ataupun Kemala. Ini merupakan helaian pertama iaitu biodata pengarang dari segi nama, pendidikan, pekerjaan dan akhirnya adalah mengenai anugerah. Langkah 1 di dalam PDP akan mengambil masa 10 minit. Pada langkah ini, murid akan mempelajari mengenai karya pengarang. Yang pertama sekali adalah di dalam langkah ini, guru akan menggunakan papan putih pintar ataupun smart whiteboard yang dikenali sebagai Jamboard. Pada Jamboard ini, guru akan memuatkan nota mengenai genre karya yang pernah dihasilkan oleh pengarang. Namun, pada RPH ini ataupun sesi kelas ini, guru akan memfokus kepada 3 genre karya sahaja. Okey, baiklah. Berbalik kepada smart whiteboard ataupun Jamboard. Jamboard ini seakan-akan ataupun seumpama papan putih di dalam kelas, namun ia lebih pintar dan interaktif kerana mempunyai pelbagai menu dan sudah tentulah dapat mengekalkan minat dan meningkatkan kefahaman pelajar di dalam mempelajari sesuatu isi pelajaran. Hal ini kerana Jamboard ini juga guru boleh berkongsi link dan para pelajar ataupun sesiapa sahaja yang mendapat link tersebut boleh mengakses lalu boleh menambah ataupun boleh mengubah-ubah mengikut dari semasa ke semasa mengikut isi pengetahuan yang mereka tahu mengenai sesuatu tajuk yang dipelajari ataupun tajuk yang terdapat di dalam Jamboard. Baiklah, yang kedua adalah selepas sahaja selesai sesi perbincangan mengenai karya pengarang, guru pula akan memberi soalan ataupun kuis untuk menguji sejauh manakah kefahaman pelajar di dalam isi pelajaran pada sesi ataupun pada langkah 1 ini. Pada langkah 1 ini juga, guru memberikan soalan bagi menguji kefahaman pelajar melalui Sokratif. Baiklah, Sokratif merupakan antara pelantar yang popular yang lazimnya digunakan pada masa ini yang sesuai dengan situasi PDP pada hari ini iaitu PDPR pengajaran dan pembelajaran di rumah. Sokratif ini merupakan satu aplikasi yang bersifat menarik. Apa yang paling penting adalah mudah diakses. Segala permakahan dan respon akan tersimpan secara automatik di dalam email para guru. Hal ini sangat memudahkan serta dapat membantu kelancaran aktiviti PDP sekaligus dapat mencapai objektif yang telah ditetapkan di dalam RPH ini. Dalam pada itu, saya akan meringkaskan mengenai langkah 1 di mana antara genre karya yang pernah dihasilkan oleh Kemala adalah cerpen, drama, cerita kanak-kanak, disertasi, puisi dan akhir sekali adalah buku kajian sastra. Langkah 2 akan berlangsung selama 10 minit iaitu mengenai sumbangan pengarang. Di dalam langkah 2 ini adalah guru akan menggunakan slide secara dalam talian iaitu menggunakan Google Slide. Google Slide ini adalah guru akan memuatkan dengan poin-poin ringkas mengenai sumbangan yang pernah ditaburkan oleh pengarang sepanjang berada di dalam bidang sastra. Baiklah, mengenai Google Slide adalah Google Slide ini berfungsi seakan Microsoft PowerPoint yang bersifat fleksibel, berubah-ubah, menarik dengan mendatangkan ciri-ciri grafik, reka bentuk, desain, teks dan lain-lain. Di dalam Google Slide ini juga kita boleh menyenarai poin-poin secara ringkas agar dapat difahami. Dan link Google Slide ini boleh diberikan kepada orang lain dan sesiapa sahaja boleh mengakses
dan boleh mengubah mengikut pengetahuan orang kedua ataupun pengguna yang lain. Baiklah, sama seperti di langkah 1, sesi soalan juga terdapat di langkah 2, iaitu para guru menggunakan Quizizz.com. Quizizz.com ni merupakan antara web tools ataupun di antara pelantar kuis yang sering kali menjadi popular ataupun sering kali diguna pada hari ini. Hal ini kerana adalah bersifat interaktif, ada juga sisipan latar muzik yang begitu menarik perhatian pelajar. Di samping mempunyai integrafik ataupun interface yang menarik. Hal ini secara tak langsung meningkatkan minat para pelajar dan melicinkan urusan PDP pada hari ini. Langkah 3 juga akan berlangsung selama 10 minit, iaitu mengenai soalan pengukuhan. Setelah pelajar mempelajari ketiga-tiga elemen iaitu biodata, karya dan sumbangan, guru akan memberi soalan pengukuhan di langkah 3. Pada langkah 3 ini, guru telah pun menggunakan Quizlizzz. Quizlizzz ini merupakan aneka pilihan pelantar untuk digunakan bagi menjana soalan ataupun kuis. Kelas akan menjadi lebih seronok di mana guru mengajar murid belajar. Pelajar akan dapat memahami dengan lebih mendalam mengenai sumbangan pengarang setelah menjawab kuis yang diberikan. Ini merupakan soalan pengukuhan yang dibina di langkah 3 dengan menggunakan Quizlizzz. Berbeza sedikit dengan aplikasi lain, Quizlizzz ini memerlukan link dan juga kod kelas. Okey, baik, ini adalah saya tunjuk sebagaimana contohnya adalah masukkan kod kelas dan terus join my class. Kemudian masukkan sahaja nama lah. Contohnya ambil nama Mamat, nama yang dah ada, pick your name. Okay, dan boleh mula sahaja menjawab. Okey, sebagai contoh, start. Sangat seronok. Paparan yang sangat menarik. Nama sebenar Kamalat ialah Datuk. Okey. Wow, sangat seronok paparan ni. Boleh menarik perhatian para pelajar. Okey, lagi satu kita tengok contohnya adalah pada tahun bilakah Kamalat dilahirkan pada tahun 1941. Correct. Okey, inilah serba sedikit contoh yang boleh saya tunjukkan mengenai langkah 3. Langkah yang terakhir ataupun penutup adalah sesi refleksi yang mengambil masa selama 5 minit. Pada refleksi ini, kebiasaannya para guru ataupun saya akan merumuskan isi pelajaran kepada murid-murid, ataupun pada sesi ini juga murid-murid dibenarkan untuk bertanya sekiranya mereka terdapat kemusykilan ataupun persoalan. Dalam masa yang sama, seiring dengan PDP berteraskan TMK ataupun Teknologi Maklumat dan Komunikasi pada hari ini, saya telah menggunakan Padlet. Padlet merupakan satu alternatif dalam meningkatkan pencapaian dan prestasi pelajar kerana guru akan mengetahui tentang input ataupun tentang output apakah yang pelajar dapat daripada sesi pengajaran dan pembelajaran pada hari itu. Di dalam Padlet ini, para pelajar boleh meletakkan gambar, link, video, nota dan pautan. Secara tak langsung, para pelajar juga boleh meninggalkan sebarang komen di dalam Padlet ataupun sebarang refleksi, sebarang input apakah yang mereka dapat di dalam sesi PDP pada hari ini. Baiklah, ini merupakan aplikasi ataupun pelantar Padlet yang saya gunakan di dalam RPH ini bagi meletakkan ataupun bagi pelajar-pelajar untuk mengisi ataupun menulis apa sahaja refleksi ataupun input yang mereka perolehi sepanjang sesi PDP yang berlangsung pada hari ini yang kita belajar mengenai pengarang, iaitu dari segi biodata, dari segi sumbangan dan karya, iaitu karya Kemala selaku sastrawan negara. Okey, ini adalah contoh-contoh refleksi yang boleh saya tunjuk contoh. Okey, contohnya ada pelajar boleh mengisi sahaja. Okey, sebagai contoh, saya faham. Okey dah. Jadi terus sahaja meletakkan dan para guru akan membacalah apa orang kata refleksi pelajar, apa yang pelajar memberi tindak balas sepanjang sesi PDP yang dilakukan oleh para guru dan pelajar. Dengan itu, sekian sahaja pembentangan saya dalam edisi tugasan pada kali ini.